ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Muka surat 150 bab ma jaa yuharrimu birradha' ma yuharrimu bin nasab. Bab yang datang ia pada menyatakan haram nikah daripada susuan semacam atau serupa, haram nikah daripada nasab. Maksudnya siapa yang diharamkan bernikah dalam perkara penyusuan, adik-beradik susu, saudara-saudara sesusuan ini, sampai takat mana yang haramnya, ataupun siapa yang dikira sebagai tak boleh berkahwin. Jadi jawapannya ialah sebagaimana haram pada nasab, pada keturunan, maka begitulah haram pada penyusuan. Gitu. Baik, bab kita masuk masalah yang ke-232. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masalah yang ke-232. Bab yang datang ia pada menyatakan haram nikah daripada susuan semacam, sama, serupa, macam haramnya nikah daripada nasab atau keturunan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesusu menyusu, susu menyusu ataupun perbuatan ataupun amalan menyusu, memberi susu kepada budak, menjadi haram nikah antara sebelah yang menyusu dengan yang memberi susu. Berarti anak budak yang menyusu dengan orang yang memberi susu. Berarti anak susu dengan mak susu. Tu nanti dia akan bawa lah pada pak susu ke adik susu, abang susu, kak susu tu. Seperti Hasan menyusu daripada Fatimah misalan. Contohnya Hasan si A ni menyusu pada Fatimah si B. Maka Hasan itu yang menyusu dan Fatimah yang memberi susu. Sudahlah antara keduanya tak boleh berkahwin selama-lamanya. Macam mak betul. Macam mak nasab, mak keturunan. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai mana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis yang ke-75. An Ali ibn Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha harrama minar radha'i ma harrama minan nasabi. Maksud kita ambil di bawah tu, diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala telah mengharamkan nikah kahwin daripada susuan itu akan barang yang diharamkannya daripada nasab atau keturunan. Seorang ibu tak boleh kahwin dengan anak dia, anak lelaki dia. Begitulah juga seorang yang memberi susu dia kepada seorang budak lelaki, dia juga, mereka berdua juga haram berkahwin. Kata Abu Isa Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Ibnu Abbas dan Ummu Habibah. Katanya lagi bermula hadis Sayyidina Ali itu ialah hadis hasan lagi sahih. Itu martabat hadis. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi sekalian ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Jadi simple gitu je. Tapi itulah yang diamalkan oleh para sahabat dan juga mereka yang alim. Tiada kami ketahui ada perselisihan antara mereka itu yang demikian. Berarti tak pernah kita dengar, tak pernah didengari
bahawa ada ulama yang mempertikaikan. Tak ada siapa kata boleh kahwin anak susu je, bukan anak betul. Tak ada. Satu lagi hadis menunjukkan atas haram nikah orang susuan itu ialah telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis yang ke-76. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha harrama minar radha'ati ma harrama minal wiladati. Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan nikah daripada susuan itu akan barang yang haramkan nikah daripada beranak. Berarti anak susu dengan anak betul sama je hukum haram nikah. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Tiada kami ketahui akan adanya perselisihan antara mereka pada demikian. Sama juga macam tadi. Masalah haram nikah sesuatu itu bagaimana? Tuan-tuan, bila kita baca kitab-kitab yang macam ni, dia nampak macam boring gitu. Macam itulah kaedah istinbat hukum. Sebab tu mufti-mufti, kalau dulu Dr. Zul, sebelum tu Syekh Sa'id Ibrahim dan Syekh mufti wilayah, mufti Sabah, apa semua tu, dia pun cakap benda macam tu, benda fakta yang macam undang-undang tu. Baca kita pun boring nak dengar tidak ada sebarang kesalahan lah, tidak ada pengakuan lah, apa. Tapi benda tu semua jitu kaedah menetapkan hukum. Sebab tu kalau ceramah macam tu tak menarik. Tetapi dia sangat akademik atau sangat teliti. Baik, masalah yang ke-233, haram nikah sesuatu itu bagaimana? Susuan itu bagaimana? Maksudnya dari sudut penyusuan, haram nikah tu macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, beberapa hadis itu muafakat menunjukkan atas sabit haram nikah sesusuan. Jadi dua hadis tadi dan juga hadis-hadis yang lain confirm, muafakat. Maka telah ijma' umat Muhammad atas sabit itu antara yang menyusu dan yang memberi menyusu. Yang tu confirm. Isteri ataupun mak susuan tu dengan anak yang dia susukan tu, yang tu confirm. Tak ada pertikaian. Dan jadilah orang yang menyusu itu seperti anaknya. Haram atas anak itu nikah dengan ibu susunya selama-lamanya. Hak tu clear. Okey. Baik, masalah yang ke-234. Masalah ibu susuan itu apakah berlain dengan ibu yang memperanakkan? Ya saudaraku, zahir faraqnya, zahir bezanya, faraqa tu perbezaan atau fariqnya, zahir perbezaannya antara ibu ataupun putus atau berbezanya antara ibu susuan dengan ibu yang memperanakkan pada beberapa tempat. Memang ada beza. Ada ibu yang tak menyusukan anak dia, cuma dia lahirkan anak dia, lepas tu menyusu orang lain. Macam Nabi dilahirkan oleh Aminah. Kelang-kabut hilang. Tapi disusukan oleh Halimatun Sa'diyah, Halimah. Gitu. Baik. Apa beza? Halal memandang ibu susuan dan bersama-sama tinggal setempat dengan dia. Ibu susuan ni boleh duduk sebilik, boleh pandang memandang dengan siapa? Dengan anak susuan. Berarti kalau ibu tu memang dah tentu perempuan lah, anak dia lelaki, anak yang disusukan tu lelaki, kecil okey lah, boleh nenen, besar macam.
Anak tu dah besar, ibu tu pula muda lagi. Kalau dia menyusu waktu dia anak pertama, lepas tu anak tu umur 15, dia anak pertama katalah umur 20, baru 35. Comel lagi lah. Budak tu pula baru dah tengah besar. Jadi macam mana hukum aurat tu? Jadi dia kata di sini, halal memandang ibu susuan dan bersama-sama tinggal setempat dengannya. Duduk serumah boleh. Dan bersama-sama musafir dengan dia semacam mana dengan ibu yang memperanakkannya. Kalau nak pergi Mekah pun boleh. 2 orang ditemani oleh anak susu, anak susuan. Tetapi tidak terletak ke atas ibu susuan itu sekalian hukum pada ayah, pada apa tu, ibu yang memperanakkan. Ada perkara tertentu yang tak terletak hukum ke atas ibu yang menyusukan. Seperti tiada antara anak susuan dan ibu susuan itu berambil-ambil pusaka. Tang pusaka tak. Jadi ibu susuan dia meninggal, dia tak dapat pusaka. Anak susuan dia meninggal, ibu susuan tu tak dapat pusaka. Itu beza. Dan tiada wajib atas sebelah menyebelah berberi-beri nafkah. Tak kira ibu susu ni, dia tak wajib bagi nafkah anak susu. Tapi kalau dia yang bela, itu bukan atas kewajipan mak anak, tak. Tapi kewajipan sebab dia bela. Dia bela jadi anak angkat dia, dia kena bagi makan. Kalau sekadar dia bagi susu je, anak saudara dia contohnya. Saya anak saya yang nombor apa, nombor 5, 6. Tak ingat. Yang ke-6, 5, yang ke-6. Anak meninggal dalam perut, umur 8 bulan gitu. Jadi ada susu. Jadi dia bagi susu anak kaknya. Dua-dua susu mak pun dia makan, susu mak saudara dia pun makan. Kalau sekadar mak saudara pun dah mahram dah, tetapi dia tak pergi kepada isteri dia, kepada suami dia. Pak saudara sabit dia mahram. Dia bukan mahram, dia ajnabi, boleh kahwin, cuma tak boleh kumpul je. Tapi bila suami isteri dia yang menyusukan, maka bapa atau isteri suami kepada yang menyusukan tadi dengan budak tadi. Kalau budak tu perempuan, maka di situ pula jadi mahram. Nanti dia ada uraian di bawah. Berarti tidak memberi nafkah, tak wajib bagi nafkah. Anak tadi ni, bila mak susuan dia tua dah, dia tak wajib bagi nafkah kat mak susuan dia. Tapi mak betul wajib. Jaga siapa ada mak ada ayah, terutama dah uzur pula, wajib nafkah ke atas anak. Jarang kita bincang hak tu. Lah kali mak ayah nak mutu buruk tu lah sampai mati. Anak apa kali tukar kereta baru lah. Mak lah pergi duduk motong sampai ketua. Ayah pergi ke bukit, duduk cari makan. Anak-anak duduk menerai kereta dia. Ya. Jadi nafkah mak ayah ni wajib atas anak-anak, terutama apabila mereka sudah uzur. Dan tiada jadi merdeka atasnya dengan sebab milik, dan tiada tertolak saksiannya bagi ibu susuan. Berarti kalau anak betul dia menjadi saksi, kita panggil saksikan telunjuk. Tak boleh. Memanglah orang nak betul mak dia, maka dia tak boleh jadi saksi. Tapi ibu susu, anak boleh jadi saksi. Kes anak, ibu susu boleh bagi jadi saksi. Anak susu tadi, jadi ibu susu boleh jadi saksi. Dan tiada gugur daripada ibu susuan hukum qisas apabila dibunuhnya anak susunya. Jadi kalau anak susu ni, mak susu dia ni bunuh, maka kena qisas, tiada gugur. Tapi kalau mak yang bunuh anak, mak tak ada qisas, mak tak dibunuh balas. Gitu. Pasal apa? Mak. Sebab dia besar lagi.
Tapi dia adakah dihukum kalau memang dia salah? Dia salah, ditakzir lah. Tidak dikenakan had bunuh balas. Maka sekalian itu seperti hukum orang-orang asing jua macam orang luar. Gitu. Berarti ya. Yang dengan itu yang confirm semua muafakat ittifaq semua ulama. Adapun dengan bapa dia, dengan suami dia, dengan abang dia, dengan kak dia, ada bahas bawah. Tak bagi. Jadi hak tadi selesai dengan mak dengan anak susu tadi. Baik, bab ma jaa fil laban al fahli. Derhaka, tak timbul derhaka kepada ibu. Dia hanya sekadar menurunkan kitab DNA. Walaupun tak sebut dalam kitab DNA, sebab susuan itu membentuk DNA, katanya gitu. Dan dia bukan hanya membentuk DNA yang dipengaruhi oleh mak susu, tetapi bab suami kepada mak susu. Dia gitu, dia sampai macam tu. Itu sebabnya sekiranya si perempuan ini menyusukan seorang budak ni, dan dia menyusukan ni bukan ketika dia mengandung atau bukan ketika dia melahirkan anak. Dia memang dia kahwin tapi tak mengandung, memang tak ada anak pun, tapi ada susu. Ataupun yang duk bincang kemudian ni, sekarang ni selalu orang bila nak ambil anak angkat, dia makan hormon, dia cucuk hormon, lalu dia ada susu. Yang tu dah keluar fatwa itu, bahawa yang memaksa untuk keluarkan hormon itu bukan kerana mengandung dan juga melahirkan anak, maka susu itu, ni yang kita nak baca ni, dia dipanggil sahibul laban, tuan punya susu, bukan suami dia. Jadi bila bukan suami dia yang tuan punya susu, sebab isteri dia ada susu tu kerana dia makan hormon atau suntik hormon, maka suami dia ni tak jadi ayah susu pada anak ni. Sebab susuan bini dia ni, isteri dia ni atau perempuan ini tidak ada pengaruh daripada kita nak kata apa, daripada mani suami dia. Asalnya daripada percampuran mani suami isteri ni lah yang menghasilkan susu. Kilang dia baru berjalan, tiba-tiba dia suntik hormon bagi ada susu. Kita pun tak tahulah, patut mau ada kajian hormon itu adakah dibuat daripada apa sehingga merangsang susu keluar. Adanya susu, sedangkan susu itu terjadi apabila berlakunya persetubuhan dan juga isteri ini mengandung, persediaan untuk makanan bayi. Tuan-tuan tengok yang orang duk bela kelulut tu. Kelulut ni duk jadi madu tu jadi makanan simpanan untuk anak-anak lahir. Begitu juga yang dikatakan susu ni, dia bila seorang perempuan itu tidak mengandung, maka dia darah tadi ni dia keluar sebagai haid. Tapi bila dia mengandung, dia tak ada haid, kerana darah tadi ni diproses untuk menjadi susu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, balik pada tadi tentang susuan tadi, yang pastinya ibu atau perempuan yang menyusukan tadi dengan anak tadi, sama ada dia menyusukan tu hasil susu daripada dia mengandung ke, ada tak ada mengandung apa-apa pun tapi dia ada susu ke, ataupun dia merangsang dengan hormon ke apa ke, dia dikira ibu susu dan anak susu. Baik. Bab yang seterusnya 236, yang telah datang ia pada menyatakan susu bagi suami ibu yang menyusukan. Macam mana pula bila seorang perempuan menyusukan seorang budak, suami bagi perempuan ini dengan budak tadi, adakah jadi bapa susu? Ketahui olehmu ya saudaraku, seseorang menyusu kepada seorang perempuan yang bersuami, itu bernamalah perempuan itu ibu susu kepada anak tadi. Okeylah. Dan suaminya itu bernama bapa susu. Jadi budak ni tadi, kalau perempuan
ataupun lelaki pun. Jadi suami kepada orang hak yang menyusukan tadi dikira sebagai bapa susuan. Anak ni tadi anak susuan kepada mak susu tadi, dan juga suami mak susu tadi. Jadi bapa susu. Dan sekalian anaknya bernama saudara susu. Semua anak kepada perempuan tadi jadi saudara sesusuan. Abang sesusuan, kakak sesusuan, adik sesusuan. Walaupun bukan susu pada masa yang sama, bukan mesti hang gilak-gilak lah. Bukan mesti dia mengandung dan lahirkan anak A, lepas tu yang si B pun mari tumpang sama, bukan gitu. Walaupun anak yang pertama yang sulung tu dah tua dah, pun dia jadi abang susuan. Gitu. Ataupun yang anak susu tadi dah tua dah, lepas tu perempuan tadi dapat lagi anak, maka walaupun anak ni tidak menyusukan pada mak dia, bukan mesti anak yang dikandung itu atau dilahirkan itu menyusu sama, tak. Walaupun anak yang dilahirkan itu menyusu pada orang lain ataupun menyusu pada lembu, dan anak yang diambil tadi yang menyusu pada perempuan ini tadi pun macam tu, dikira sebagai saudara sesusuan. Maka bapa susu tadi ialah sahibul laban. Sahib tuan punya, laban susu. Jadi isteri tu yang ada susu, susu tu hak suami. Aku punya susu tu. Jadi dia panggil sahibul laban. Tuan punya susu tu ialah suami kepada perempuan ini. Artinya laki-laki yang mempunyai susu, kerana isterinya, yakni ibu susu tadi, ada bersusu daripada anak yang dapat daripadanya. Sebab apa? Sebab susu yang ada pada perempuan tadi hasilnya daripada suami dia. Kerana melakukan persetubuhan, mengandung dan dekat nak lahir anak 7 bulan 8 bulan dah ada susu dah. Bila dapat anak susu, macam kita tuan-tuan bela lembu. Bela lembu, bela kambing tengok susu dah labuh tu, jaga tak lama lah, hujan-hujannya jangan bagi dia berjalan merata dalam parit. Nampak anak dalam parit lemah, dia kan pandai angkat, jenuh tonyoh lah. Lembu saya bawa beranak 2-3 hari lepas. Walaupun anak minggu lepas satu, lepas tu 2-3 hari kemarin beranak lagi. Jadi dia beranak tu bila susu kita cam dengan susu dia tu, yang labuh tu, kemudian memang dah ada susu pun. Seminggu 2 minggu sebelum tu memang nampak sangat. Jadi oleh kerana kejadian ataupun jadinya susu tu hasil daripada perkongsian hidup ataupun persetubuhan suami isteri itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau dia ada susu tu bukan kerana persetubuhan dengan suaminya, maka dia tak jadi bapa susu. Nanti tengok. Maka bernama susu yang ada pada ibu anak yang dapat daripada suaminya itu laban al-fahli. Baik, pada orang Arab apabila dipanggil sahibul laban itu ialah bapa susu pada Melayu. Maksudnya orang Arab dia masyhur gitu. Dia sebut dengan maksud sahibul laban. Kita jarang ada macam tu. Dan perkataan laban ni selalu digunakan sama ada pada orang ataupun pada binatang. Kalau kita baca dalam bab zakat, zakat lembu khabar, susah sikit, susah nak apa lah, kena tengok. Bila tengok katalah bela lembu 40 ekor, tengok jadual dia 40 ekor, kena bayar zakat berapa ekor dan jenis apa. Ada disebut sebagai Ibnul Laban. Ibnul Laban contohnya, maksudnya Ibnul Laban ni anak yang ada susu, berarti 2 tahun lebih. Dia kalau 30 ekor contohnya, keluar zakat yang mula seekor jantan 2 tahun. Kalau tak ingatlah, kena tengok jadual. Katakanlah kalau 40 ekor atau 35 ekor betina, hak betina lebih berharga dalam kaedah zakat ni. Kita hak jantan yang mahal. Pasal nak korban kekah, orang duk cari.
permintaan. Maka penawaran pun ataupun harga pun tinggi ya. Sepatutnya hak betina tu lagi mahal. Tapi kalau orang jual lembu kebau ataupun kambing hak yang untuk bakar tu, dia panggil induk tu, yang tu betina lagi mahal. Sebab dia akan mendatangkan hasil. Yang jantan tak ada hasil apa, hasil daging dia lah. Baik, ya. 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 Dia di belakang tu ada yang dalam hadis ni disebut sebelum bab ataupun masalah yang ke-239 tu, maja'a la tuharrimul al-musahhatu wala al-musahhatani. Tak jadi anak susu, tidak jadi mahram dengan radha'ah ni kalau sekadar sekali atau dua kali. Berapa kali? Sebab kebanyakan para ulama meletakkan 5 kali. 5 kali tu 5 kali kenyang. Berarti 5 kali bukan sekadar isap-isap lari gitu je. Berarti dia isap kenyang. Kenyang tu apa tanda dia? Sehingga dia tak mau, ataupun sehingga dia terlena. Gitu, kira satu kali. Dia tak boleh campur hari ni seteguk, esok seteguk, sebulan kira satu, tak boleh. Tak boleh. 5 kali kenyang. Nanti kita jumpa sana. Baik. Bapa saudara susu pula macam mana? Bapa saudara susu itu semacam hukum bapa saudara juga, yakni haram nikah juga, dan harus ia memandang anak saudara susunya. Memandang tu macam mana? Memandang yang tidak menutup aurat yang lengkap, tapi dia ada had macam bapa dengan anak lah. Dah lah tak ada aurat, pakai boleh ni tu ya, mana cik. Dan berkhulwah dengan anak saudara susunya yang perempuan itu. Jangan baca berkhaluat macam kita tu. Macam orang lain ni duk berkhaluat, dua orang tak apa, kami anak susu dengan pak susu boleh berkhaluat nak. Itu bukan khaluat, itu apa nak kata, itu bersetubuh ke atau mukadimah zina ke apa, itu haram. Mak dengan anak ataupun bapa dengan anak pun haram, apatah lagi mak anak susu. Ni maksudnya yang membataskan mahram ini ataupun anak dengan bapa ni, anak lelaki, anak perempuan, dengan mak dengan ayah ni, ialah dengan aurat mahram. Jadi aurat mahram ni di antara pusat dan lutut, dan tambah lagi mana-mana bahagian yang mendatangkan fitnah. Asalkan pusat dengan lutut, buka pun buka, pakai luar pendek, luar katak, pakai baju perak itu ya perempuan, celaru. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis yang ke-77 tu, an Aisyah qalat jaa ammi minar rada'ati fa yasta'zinu alayya fa abaitu an azana lahu hatta astamira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyalij alayki fa annahu ammuka. Qalat innama arda'atni al-mar'atu wa lam yurdi'ni ar-rajulu. Qala fa innahu ummuki falyalij alayki. Baik, maksud hadis diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi SAW yang amat alimnya,
lagi sangat dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya datang bapa saudara susu bagi aku, namanya Aflah. Aflah mari rumah. Dia ni bapa saudara, berarti dia ni kita katalah abang pada mak susu aku, gitu, atau adik kepada mak susu aku. Aflah itu saudara bagi bapa susuku, gitu. Aflah ni abang ataupun adik kepada bapa susuan aku. Tadi kita ambil dah bapa susuan tadi ni, berarti suami kepada mak susu tadi, yang bernama Abul Qais. Kedatangan Aflah kepada aku itu meminta izin masuk kerana ia mau ziarah aku. Macam kita, pak saudara kita, tapi pak bukan pak saudara sabit, pak saudara betul. Macam ni lah. Ini adik pak dia betul. Adik pak susu ni atau abang pak susu ni. Jadi pak saudara kita, abang mak kita ke, abang ayah kita ke, mari. Jadi kalau kita perempuan, abang ayah kita mari, Assalamualaikum semua ni, kita boleh jemput dia ke rumah, masuk rumah, sebab dia dengan kita mahram. Dia tak boleh kahwin kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Gitu, tak batal wuduk pun. Maka sudahlah aku tidak mau memberi akan dia masuk. Ni dulu depa pun bukan sekolah gitu. Bukan ada macam kita mengaji sampai stam. Hukum sedang turun. Mudahnya begitu. Kita mengaji banyak dah, tapi tak sampai, tak ada praktikal sampai ke situ. Lepas tu bila jadi itu, mula tak reti nak selesaikan. Takut barangkali salah pada hukum syarak. Cara para sahabat, termasuk isteri Nabi, bila tak pastinya tak buat, tangguh dulu. Kita dah sondai dulu, lepas tu baru tanya. Salah mula lah, takkan hak tu pun tak boleh. Hingga aku minta kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi masuk kepada aku, sehinggalah aku tanya Nabi, boleh tak? Itu cara mengaji dulu macam tu. Cara mengaji kita mengaji, lepas tu tak jumpa apa masalah. Apa kalau didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pinta izinku memasukkan Aflah bapa saudara susuku itu, ia pun lalu bersabda, Nabi kata, maka sabda Rasulullah, maka masukkanlah olehmu akan Aflah itu mendapatkan engkau. Berarti jemputlah dia masuk, boleh masuk sebab dia nak ziarah engkau. Tiada salah ia pada syarak kerana ia Pak Wanmu. Pak Wan. Dia setengah tempat Pak Cik tu dia panggil Pak Wan. Pak Cik ke Pak Long semua panggil Pak Wan Melaka. Bukan yang sulung je, bukan yang kecil je. Kita Pak Cik Melaka. Walaupun dia yang sulung pun Pak Cik. Pak Cik mana Pak Cik? Ini Pak Wan. Saya ingat orang ayah saya dulu ada orang panggil Pak Wan kat dia. Dia kata, Pak Wan mari mana? Bukan nama Wan. Kalau Wan kot lah panggil Pak Wan. Tak, rupanya memang itu Pak Cik tu. Yang ni bapa saudara kamu sesusuan. Sudahlah Siti Aisyah muskil. Lagi bagaimana pula ia bapa saudara? Macam mana pula dia pak saudara? Bukan bapa abang ataupun adik pak dia atau mak dia yang sebenar. Kerana Aflah itu saudara bagi bapa susunya. Jadi sudahlah sangkanya seperti orang macam bukan karabah, bukan kerabat. Maka ia pun lalu berkata kepada Nabi, kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana pula macam tu? Macam mana pula boleh jadi pak saudara aku pula? Bapa saudara susu macam mana? Hanya saja yang memberi menyusu itu perempuan, bukannya memberi susu itu laki-laki. Yang aku nyusu dekat perempuan ni, bukan menyusu dekat pak saudara aku atau pak susu aku tu, bukan kepada suami dia. Kalau aku susu dekat suami dia, suami dia ni ada abang, ialah saudara susu. Bapa saudara susu ni tak, ni ibu. Berarti dia bukan hanya pergi kepada belah mak,
juga belah bapa, sebab bapa tadi sudah diistilahkan sebagai bapa susuan. Maka saudara-saudara bagi bapa susuan tadi pun dikira bapa saudara. Kalau saudara belah mak tadi lebih-lebih lagi lah. Sama taraf je. Bukankah yang memberi susu, yakni ibu susu itu sahibul laban? Sekiranya aflah itu saudara ibu susu, munasabahlah haram nikah antara hamba dengannya kerana ia saudara bagi ibu susu. Abang pada mak susu saya, memanglah dia saudara bapa saudara susu. Ini tak, ini abang kepada suami perempuan hak yang saya susu. Oh, jauh lah nampak. Gitu. Dia tanya lagi, jadilah ia pada hamba pak saudara susu. Bila didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataan Siti Aisyah yang demikian itu, ia pun lalu bersabda, Nabi bersabda, maka bahawasanya ia bapa saudara susu engkau ya Aisyah, maka masukkanlah akan dia ke atas engkau. Berarti boleh bawa masuk dalam rumah. Dengan sabda Nabi itu dapatlah Siti Aisyah faham akan suami ibu susu itu sahibul laban. Nabi kata bapa saudara suami kepada perempuan yang menyusukan kamu itu dia punya susu, dipanggil sahibul laban. Kalau kita dinamakan bapa susuan atau suami kepada ibu susu. Yang ni tu belah mak tu boleh, sebab memang keturunan mak. Belah bapa dia, belah suami dia tu tak boleh, sebab susu tu tak ada kena-mengena dengan suami dia. Dia tidak sahibul laban. Suami perempuan yang ada susu tu bukan kerana persetubuhan dengan suami dia, kerana suntikan hormon itu, maka dia tidak dinamakan sahibul laban. Jadi belah mak dia ni, belah ibu susu ni tadi, abang ibu susu ke adik ibu susu ke apa ni, itu dikira memang bapa saudara susu. Belah suami tidak, kerana tidak ada hubungan susu itu dengan suaminya. Laki-laki yang punyai susu dan saudara bagi suami ibu susu itu jadi bapa saudara susu, maka jadilah haram nikah dengan anak suami ibu susu dan saudaranya dan lainnya. Kata Abu Aisyah, bermula ini hadis, tapi kalau anak kepada bapa saudara susu tadi macam itu jadi cousin, sepupu boleh kahwin. Sepupu dari sudut nasab pun boleh kahwin, sepupu dari sudut susuan pun boleh kahwin. Tak ada masalah tu. Sebab tu timbul tadi ma yuharrimu bil rada'ah yuharrimu bin nasab, ma yuharribu bin nasab yuharribu bil rada'ah. Apa-apa yang diharamkan pada keturunan, maka begitu juga diharamkan pada ketika ataupun dengan sebab rada'ah, penyusuan. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmu, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu telah menegah mereka itu akan nikah antara yang menyusu dengan yang mempunyai susu, berarti suami dia. Dan dalilnya pada hadis Siti Aisyah tadi. Dan sungguhnya telah diharuskan oleh setengah daripada ahli ilmu nikah perempuan dengan bapa susu, maka kaul yang pertama itu lebih asah. Jaga, ada setengah kata ahli ilmu atau setengah ulama mengharuskan dengan bapa susu tadi. Namun yang asah berarti yang lebih sah, ialah yang pertama tadi, yang tak boleh, haram. Masalah anak susu bernikah sama-sama anak susu, apa hukum? Gitu. Dia ambil upah menyusu orang, ataupun tak ambil upah pun, beberapa orang menyusu atau dua orang menyusukan
pada dia. Sama-sama anak susu, bukan anak kandung seorang, anak susu seorang. Itu dah jelas dah tadi. Saudara susu. Ini dua-dua tu anak orang, campur anak dia 3. Ataupun anak dia meninggal, susu banyak, nak buat apa? Takkan suami nak nyisap susu ya. Jadi bagi susu dekat anak orang, dan anak orang tu 2 orang atau 3 orang, tak kira lah. Jadi apa hukum pula? Anak susu bernikah sama-sama anak susu, apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah datang satu riwayat daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang sangat alim, lagi masyhur namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ditanya orang akan dia akan satu masalah demikian itu bunyinya. Satu orang laki-laki ada mempunyai 2 isteri. Seorang lelaki ada 2 isteri. Satunya menyusukan satu budak perempuan, dan satu isteri yang lagi satu tu menyusukan budak laki-laki. Adakah harus nikah antara 2 budak laki-laki dan perempuan itu? Kalau daripada satu mak, budak lelaki dan budak perempuan, sama ada serentak ke 2 rentak ke tak kira lah, dah tentu dia jadi saudara susu. Itu tak ada masalah. Sama ada mula dia susukan budak lelaki ni, selang 2-3 tahun dia dapat anak lagi, dia susukan pula seorang budak perempuan. Jadi mereka berdua ni saudara sesusuan. Itu memang haram lah. Itu jelas. Ini tak, perempuan yang berbeza, ibu yang berbeza, tetapi kedua-duanya itu madu kepada seorang suami. Itu nak panggil tadi sahibul laban tadi ni. Perempuan A ni pun sahibul laban tu, suami dia namanya B. Perempuan C ni pun dia susu dia ada ni, sahibul laban dia ialah B tadi. 2 isteri, 1 suami tadi. Jawab Abdullah ibnu Abbas, tiada harus nikah antara keduanya. Pasal bukan satu mak susu tak, tapi satu bapa susu. Kerana yang mempunyai susunya satu, yang sahibul laban tadi satu, yakni suami atau laki-laki bagi kedua perempuan yang menyusukan budak-budak itu. Si A menyusu kepada isteri dia hak pertama, si B kepada isteri dia yang kedua. Kedua-dua isteri tadi ni sahibul laban ialah suami mereka ni yang satu. Jadi sahibul laban artinya yang mempunyai susu. Kata Abu Isa, bermula asal masalah ini ialah daripada bab dalam masalah yang ke-236, iaitu maka ialah perkataan Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad dan Ibnu Ishaq dan Imam Ishaq menyatakan bahawa haram, tak boleh, sebab satu sumber itu suami mereka ni. Masalah anak bagi suami ibu susu, apa hukumnya? Anak bagi suami ibu susu, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, adapun laki-laki yang dibangsakan susu itu baginya kerana keadaannya suami bagi perempuan itu, atau diwati akan dia oleh laki-laki itu dengan milik atau syubhah. Jadi dia jadi sahibul laban tadi ni disebabkan persetubuhan. Itu yang timbul tadi ni. Disebabkan persetubuhan, diwati akan dia, disetubuhi akan dia oleh laki-laki, lelaki itu dengan milik. Berarti kalaupun bukan suami tetapi milik. Milik ni apa? Tuan dengan hamba. Tak. Milik. Milik berarti milik berarti perempuan yang dimiliki oleh tuan. Berarti hamba ataupun jariah, hamba perempuan. Jadi hamba perempuan ini boleh disetubuhi oleh tuan dia. Jadi bila disetubuh ada susu. Bila mengandung ataupun bila melahirkan anak. Jadi walaupun yang menyusukan itu hamba kepada tuan dia ni jadi sahibul laban.
ataupun syubhah. Syubhah ni wati syubhah. Wati syubhah ni tersilap bukan suami isteri, tetapi silap melakukan persetubuhan. Syubhah ni boleh jadi beberapa keadaan, di antaranya yang silap bilik. Balik raya-raya ramai-ramai bilik pun serupa je, yang padan Pak Untur pun buat bilik 1, 2, 3, 4 serupa sebelah je, buatlah yang biru, satu hijau, satu merah tu kan. Malam-malam tak buka lampu, masuk dalam bilik. Kawan tu pun ingat kot suami dia, tak buka lampu lah, ramai-ramai buka lampu macam mana. Pagi-pagi tengok, loh abang ipar. Jadi melakukan persetubuhan. Dan bila melakukan persetubuhan gitu, perempuan ini terfasah dengan suaminya. Terfasah berarti tercerai dengan suaminya. Lelaki ni dengan isteri dia tak ada masalah. Yang ada timbul ni masalah perempuan ni, sebab dah bercampur benih dengan suami dia dan juga dengan kawan ni. Ini dipanggil wati syubhah. Sebab tu ada persetubuhan yang bukan zina, tetapi persetubuhan yang tidak sah. Gitu. Dia ada beberapa kategori. Baik. Jadi bila wati syubhah yang macam tu, maka dia dapat anak. Bila dapat anak, dia menyusukan orang lain, jadi anak susu. Maka lelaki yang bersetubuh dengan dia tadi ni juga dikira sebagai tuan punya susu, sahibul laban. Sebab dia bukan sengaja, bukan kes zina, tak. Wati syubhah. Begitu juga wati syubhah kalau timbulnya pernikahan yang tidak sah. Nikah dengan orang lain, orang tukar lah dulu-dulu, jadi cerita macam betul ke tak tahulah. Tunjuk akad nikah dengan hak lain, lepas tu esok hak lain pula, jadi macam tu, jadi tak diketahui. Jadi wati syubhah. Ada yang kata syubhah ni juga kalau perkahwinan yang tidak sah ni kerana adik-beradik, adik dengan kak, abang dengan kak dengan adik contohnya, yang tak tahu. Dah lama-lama jumpa orang tua balik sana, orang tua balik sini, tengok lah hang bukan anak sekian-sekian, cucu sekian-sekian ke apa kan. Ya, apa adik-beradik yang mahram. Ada yang kata gitu. Betul, dia disebut sebagai pernikahan yang tidak sah. Jadi kalau begitu ada kes penyusuan macam tadi, maka memang dia ni, suami ni dikira sebagai sahibul laban. Walaupun pernikahan tadi tidak sah, ataupun walaupun tadi persetubuhan tadi dikira wati syubhah. Itu maksud. Dan jadilah budak itu anak bagi yang punya susu. Berarti dia jadi anak kepada bapa susu. Bukan menyusu pada bapa, menyusu pada isteri bapa. Dan anak-anak yang laki-laki yang mempunyai susu itu saudara bagi yang menyusu. Dan jadi pula saudara-saudara laki-laki yang mempunyai susu tadi bapa saudara susu. Dan saudara-saudara perempuan bagi bapa susu itu jadi mak saudara susu. Dan jadi pula anak bagi budak yang menyusu itu cucu kepada bapa susu. Jadi dia sama juga dengan nasab keturunan ni. Kok belah atas dan kok belah bawah. Kok belah atas ni kepada tok wan, tok nek semua ni, dan belah bawah anak cucu ni, anak susuan ni, besok dia kahwin, lepas tu dapat anak jadi cucu. Ini cucu susuan. Panjang sampai ke bawah tu. Sebab tu nasab tu, keturunan tu kena ambil tahu. Kalau sekadar nyusu-nyusu tak tupi ke mana gitu, jaga. Esok cucu dia pergi kahwin dengan cucu kita. Kok mana pula. Baik, tiada yang menyalahi hukum ini melainkan ahli Zahir dan Ibnu Aliyah. Kata mereka itu tiada sabit haram nikah atau sesusu antara laki-laki yang mempunyai susu dengan yang menyusu. Ini je yang kata tadi ni. Ada yang menyatakan tidak haram dengan bapa susu. Ini ahli Zahir. Dia kira hak zahir dia. Ni aku nyusu kat mak dia, dekat perempuan ni, bukan kat laki dia. Jadi laki dia tak kira. Tapi selain daripada dua ni, semuanya menyatakan haram. Yang kedua, tadi dia sebut yang asah. Yang ni kalau tuan-tuan nak pakai, tuan-tuan ngaji cara depa.
Tasarruf pakai lagi dia belaga dengan fatwa. Dia belaga dengan amalan yang dikuat-kuasakan melalui enactment. Dan telah menakal akan dia oleh Al-Maruzi daripada Ibnu Umar dan Aisyah, dan mengambil hujah mereka itu dengan firman Allah, wa ummahatukum allati arda'ana wa ikhwanukum minar rada'ah, dan haram nikah sekalian kamu dengan ibu-ibu kamu yang menyusukan sekalian kamu, dan saudara-saudara kamu daripada susuan. Ini jelas. Mak susu dengan anak susu, dan juga dengan adik-beradik susuan. Itu jelas sebab Nabi terlibat dengan penyusuan tu. Maka tiada tersebut daripada ayat itu anak betina, anak betina, dan mak saudara sebagaimana sebutnya pada nasab, dan telah mengambil hujah jumhur dengan beberapa hadis yang sahih lagi sharih. Jadi ayat Quran ni memang tak sebut gitu, tapi ada hadis-hadis macam kita baca tadi. Lafaznya sahih, dan juga hadis itu pun sharih. Lafaznya itu sharih dan hadis itu pun sahih. Baik, bab ma ja'ala yuharrimu al-musahhatu wala al-musahhatani. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tiada diharamkan nikah antara yang menyusu dengan yang memberi susu, dan sebagainya oleh sekali hisap, atau tiada juga dua kali hisap. Tadi kata tadi ni. Dia budak tu kriok nah. Mak dia semayang ke, mak dia sakit ke apakah, kita duduk di hospital tu, abang kat rumah susu dia, kesian budak tu. Rumah kita pun ambil susu, senyap dia. Tu sekali. Atau esok mari pula lagi pergi melawat di hospital pula, teriak pula lagi, bagi dua kali. Kata hadis ni tidak menjadi anak susuan, tidak menjadi ibu susuan, walaupun memang susu sekali atau dua kali. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kadar banyak kali menyusu yang terbilang nama anak susu atau ibu susu itu telah bersalah-salahan ulama padanya. Berapa kali baru nak dikira sebagai mak susu ataupun ibu susu tadi ni, anak susu tadi. Maka akan datang ada sebutkan masalah perselisihan itu. Dan di sini ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang menjadi dalil bagi setengah ulama pada kadar dinamakan susuan itu iaitu katanya hadis yang ke-78, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimu al-musahhatu walal musahhatani. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, banyak ingat akan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia tiada diharamkan nikah oleh sekali hisab atau tak ada tulis ni, atau dua kali di sini, atau sengak dan tiada juga dua kali. Dia pusing kot tu. Dan tiada juga dua kali hisap antara yang menyusu dan yang memberi menyusu dan sebagainya. Berarti termasuk pak susu lah, adik-beradik susu dia tak jadi kalau sekadar sekali dua kali. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummul Fudail dan Abi Hurairah dan Zubair bin Awam dan Ibnu Zubair. Katanya lagi bermula hadis Siti Aisyah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Kata Abu Isa, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi dengan sahabat Nabi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu.
Dan telah berkata Siti Aisyah, diturunkan di dalam Al-Quran pula 10 kali menyusu yang maklum dinamakan sesusu. Jadi nak jadi ibu susu, anak susu ni, jadi pak susu dan adik-adik susu ni 10 kali, kata Siti Aisyah. Maka dinasahkan daripada yang demikian itu 5. Asalnya 10. Tapi nasah berarti dimansuhkan hukum asal tu, jadi tinggal 5. Dan tinggal jadi sesusu dengan 5 kali menyusu yang maklum. Maka wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pekerjaan itu atas yang demikian. Mula 10, lepas tu 5, dan sampai Rasulullah wafat pun kekal. Secara disepakati oleh para sahabat bahawa 5 kali. Maka kata Abu Isa, dan dengan ini Siti Aisyah berfatwa dan setengah daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ialah perkataan Syafi'i dan Ishaq, dan telah berkata Imam Ahmad dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas tadi. Dan katanya, jika berjalan seorang kepada kaul Siti Aisyah pada 5 kali menyusu, maka ialah mazhab yang kuat. Jadi pandangan ulama yang kuat ialah 5 kali. Dan takut ia daripadanya mengatakan padanya sesuatu. Berarti Aisyah radhiyallahu anha sangat takut nak cakap ikut pandangan peribadi. Jadi dia sebut 5 tu memang 5 lah. Dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi dan lainnya daripada mereka itu mengharam oleh sedikit susuan dan banyaknya apabila sampai ke dalam perut. Ada juga sahabat yang mengambil kesimpulan bahawa walaupun minum sikit saja kira nak susu. Maka ialah perkataan Sufyan as-Sauri dan Malik bin Anas dan Auza'i dan Abdullah bin Mubarak dan Waqi' dan Ahlu Kufah. Abdullah bin Mubarak ni selalu berbeza dengan orang. Tuan-tuan tengok Sabil Al-Muhtadin ke, Mas'ud Badrin ke, Abdullah bin Abbas ni sampai pangkat tu yang saya sebut dulu, korban ni sampai pangkat kalau tak mampu unta, lembu. Tak mampu lembu, baru kambing. Tak mampu kambing, itik ansar, ayam piru. Burung unta tak larat lah. Tak mampu lagi itik, tak mampu lagi ayam. Bagi dia, bagi Abdullah bin Mubarak dan juga Ibn Abbas, mereka ada mazhab mereka ni sendiri. Kalau kita nak ikut, mereka ikut lah. Jadi daripada tak korban langsung, eloklah korban ayam. Beli ayam sekok, buat apa tu tuan? Korban ni. Allahu akbar, Allah cucu tengok ya betul tok wan ni. Kalau tuan-tuan buat, tak payahlah bangkit orang. Kita hak dah mengaji ni okey. Lepas tu bagi kat fakir miskin. Sekok ayam belah 2 boleh lah, bagi 2 rumah. Jangan sampai pangkat terlepas gitu saja kita tak berkorban. Itu pandangan dia. Ulama dan juga sahabat. Begitu juga Abdullah bin Mubarak ni membolehkan kita buat korban untuk orang yang dah mati. Itu timbul khilaf apa semua tu. Lepas tu boleh tak ni opah nak buat korban, opah satu Tok Wan, satu Tok Wan meninggal lama dah, teringat kat dia. Dia pun nak buat korban kat Tok Wan. Jadi kita betul elok-elok lah. Abang kata boleh, tapi korban ni dari opah lah korban. Lepas tu opah niatkan pahalanya untuk Tok Wan, satu panggung ni, satu panggung lagi opah punya. Abdullah Mubarak dia benarkan macam tu, berkongsi pahala, bukan berkongsi duit korban tu atau binatang korban. Gitu. Mudahlah kalau kita dapat maklumat macam tu ataupun ilmu yang macam tu. Orang ni buat, orang ni, bila kita tanya ish mana boleh, dia kata saya selalu buat di pondok, tok guru pondok kata boleh. Dia dengan duk belaga lah. Boleh sebab dia tak boleh. Cuma kadang orang tak mau sebut kat dia elok-elok ataupun tak mau ajar, tak adequate lah. Jadi kita sebutlah macam ni boleh, bolehnya syarat begini, takwilnya begini.
Sebab memang ada tulis pun macam tu. Habis. Ya, salam. Ya, termasuk pendapat ataupun termasuk pegangan dalam mazhab Syafi'i 5 kali. Kalau nak pegang hak yang sana, nak ikut siapa? Namun kalau ada orang yang ikut pandangan tadi, kita tak payah lawan dengan dia lah, tak apa, peganglah. Cuma kita nak pegang dengan pandangan mazhab Syafi'i ini sebab kita ikut dia. Nak ikut sekerat-sekerat kalau kita pandai tak apalah. Masalah susu itu berapa kali menyusu boleh dinamakan dia susu, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada kadar yang sebut dengan dia hukum menyusu. Jadi Aisyah kata 5 kali tadilah. Dan kata Abu Thur dan Abu Ubaid dan Ibnu Manzur dan Daud sabit ia dengan 3 kali menyusu dan tiada sabit ia kurang daripada itu. Kata Abu Thur dan juga Abu Ubaid dan juga Ibnu Munzir dan juga Imam Abu Daud sabit 3 kali. 3 kali kenyang, bukan 3 kali isap tu, bukan 3 kali cuak-cuak. Nah, masalah sesusu dengan kadar kali menyusu dan di dalilnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka ada pun Syafi'i dan orang yang muafakat dengan dia, maka mengambil mereka itu dalil dengan hadis Siti Aisyah tadi 5 kali. Hak tu sahih ataupun yang tu kuat. Jelas. Dan mengambil Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan firman Allah, berdalilkan firman Allah ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan tiada menyebutnya pada ayat itu bilangan-bilangan, dan mengambil Daud dengan faham hadis la tuharrimul al-masahhatun wala al-masahhatani, dan katanya ialah yang menerangkan bagi Quran. Jadi para ulama ni ada yang ambil kenapa kata 3, sebab ada hadis kata sekali 2 kali tak kira, maka 3. Kenapa kata 5? Sebab hadis Aisyah tadi. Jadi lawan, bukan lawan nak tumbuk dah, nak lawan nak cari kebenaran. Jadi yang kata 5 ni berpegang pada hadis yang sahih tadi. Yang kata 3 tadi pasal apa? Sebab apa? Kerana hadis Nabi juga yang kata sekali dan 2 kali tak kira sebagai anak susuan. 3 kira lah. Itu pandangan dia gitu. Yang kata sekali pun kira pasal apa? Ambil daripada Al-Quran tadi, wa ummahatukum, dan mak-mak kamu yang menyusukan kamu. Asalkan menyusu je, masuk dalam perut je, kira. Jadi nak pakai hak mana? Pakai. Namun bila kita bincang tu, dia kena balik pada usul fiqh. Kaedah usul fiqh yang meletakkan bahawa ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Bila ditafsirkan oleh hadis, sama ada nak pakai hadis yang sekali 2 kali tak pakai, tak kira, 3 baru kira, atau 5 kali baru kira. Maka Imam Syafi'i dan juga kebanyakan para ulama mazhab meletakkan 5. Kenapa? Kerana 5 itu sudah dikira sebagai ibu susu. Adapun 1, 2 itu, adapun bilangan 1 kali atau 2 kali, boleh jadi bukan hanya 1 dan 2, tetapi dengan jumlah yang sikit. Macam kita lah, banyak tu kan, adalah sepokok 2, sebenarnya 5. Adalah sebiji 2. Jadi adakah sebiji dan 2 biji tidak 3? Tak. Tapi sekadar nak sebut tak banyak. Gitu. Kalau tak banyak kali, tak kira. Jadi mereka lebih pandai daripada kita lah. Jadi kita pegang mazhab tu, maka kita ikutlah. Sampai mana tak nanti. Dan telah diiktirad oleh ashabus Syafi'i rahimahullahu ta'ala atas Malikiyah. Maka kata mereka itu hanya saja adalah ia berhasil menunjukkan bagi kamu jikalau adalah ayat itu begini, dan telah mengiktirad pula
oleh ashab Malik atas Syafi'i dengan bahawasanya hadis Aisyah itu tiada dibuat hujah dengan dia di sisi sekalian kamu dan di sisi sekalian muhaqqiqin usuliyin, kerana bahawasanya Quran tiada sabit ia dengan khabar wahid. Maka apabila tiada sabit ia akan Quran, nescaya tiada sabit khabar al-wahid itu daripada Nabi SAW, kerana khabar wahid itu apabila berhadap kepadanya orang yang mencaci, nescaya terhenti atas mengamalkannya. Adapun i'tirad ashabul Malik atas hadis Aisyah itu apabila tiada datang ia melainkan dengan ahad khabar ahad atau khabar ahad, hadis ni kategori ahad, serta keadaan adat kedatangannya mutawatir yang mewajibkan syak. Wallahu alam. Ini jadi perbincangan lah. Jadi ada yang terima, ada yang tak terima, ada keraguan dalam penerimaan hadis dan sebagainya, maka dibahaskan oleh para ulama. Jadi kita nak pakai mana, pakai macam tadi lah. Masalah susu dengan kadar berapa umur orang yang menyusu pula, asalkan 5 kali kenyang, udah tua nyusu. Jadi saya ingat Ustaz Wahab dulu, Ustaz Wahab ngajar, dia kata ada orang mari jumpa dia kata, nak tanya, dia kata tapi malu, dia kata. Malu apa pula, nak tanya juga ni, kata, tapi malu lagi. Pasal apa dia sekarang, dia kata dia dah tak tidur sekali dengan isteri dia. Pasal apa? Pasal takut kalau jadi anak susu. Seorang ajar lucu lah. Lepas tu pasal apa jadi gitu? Taklah, dia kata pasal dia menyusu pada isteri dia. Lepas dia menyusu pada isteri dia langsung tak mau tidur dengan dia, takut kalau dah jadi anak susuan. Lama dah saya mengaji kan Ustaz Pak Ustaz Mustafa. Jadi bila umur berapa ni dikira nak susu ni, dan telah bersalahan ulama pada masalah kadar umur yang menyusu yang diharamkan nikah itu, maka kata Aisyah dan Daud, sabit haram nikah susu dengan menyusu orang yang balik, semacam mana sabit haram susuan dengan menyusu budak kecil. Kerana itu hadis dan kata sekalian ulama daripada sahabat dan juga tabi'in dan ulama al-amsar sampai sekarang tiada sabit ia melainkan dengan menyusukan orang yang ada baginya umur kurang daripada 2 tahun, melainkan Abu Hanifah, maka katanya 2 tahun setengah. Tak adalah sampai 20 tahun. Kahwin menyusu kat isteri, tumpang susu anak. Dan kata Zafar 3 tahun, dan daripada Malik satu riwayat 2 tahun dan beberapa hari, dan telah mengambil hujah jumhur dengan firman Allah Ta'ala, wal walidatu yarda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yatimma ar-rada'ah. Artinya, dan sekalian ibu itu memberi menyusu akan anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi orang yang berkehendak ia menyempurnakan susuannya. Dan dengan hadis yang disebutkan dia oleh Muslim di dalam sahih dan beberapa hadis yang masyhur. Tengok cara para ulama nak tetapkan hukum. Bukan mereka kita aku rasa 2 tahun. Ambil balik hadis, ambil balik ayat Quran yang Allah sendiri sebut tentang menyusukan anak sendiri pun adalah 2 tahun. Kalau siapa-siapa nak menyusu sampai 2 tahun, kalau tak pun terpulanglah. Setahun pun tak apa. Sepanjang-panjang masa 2 tahun. Jangan sampai 3 tahun duk bagi susu okey. Itu bagi susu lembu pula. Sebab yang tu tak ada bagi adik pula lah. Cari adik pula seorang bagi dia nyusu. Wallahu alam. Sampai situ. Sila. Menyusukan anak sehingga lebih 2 tahun.
Yang ambil daripada yang seni tadi, hukumnya sampai 2 tahun saja. Jadi adakah sampai pangkat haram hukumnya? Maka dikatakan susu lebih pada 2 tahun ini tidak ada khasiat. Lepas tu dia juga boleh menyakiti ibu. Kuruslah ibu. Wallahu a'lam. Jadi ambil yang cantik lah. Allah sendiri sebut pun penyusuan itu siapa-siapa yang tak sampai 2 tahun. Kehamilan ini. Ya. Tak kisah. Sebulan sekali, tapi 5 kali tadi. 5 kali. Bukan mesti sehari itu, bukan mesti satu hari 5 kali. Dan bukan mesti dalam satu tahun. Tak. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.